TV KPM. Wow, ada dulang pengantaran ah. Wah. Cantiknya dekat sini ada emas, gelang emas. Ih. Oh, dekat sini ada buah-buahan. Dan dekat sini ada kain pelikat. Tapi yang ni untuk pengantin lelaki ke untuk pengantin perempuan? Sebab yang ni ada kain, lepas tu yang ni ada barangan kemas pula. Yang ni untuk siapa ni? Panggil cikgu lah. Cikgu Amir. Ya, Sean? Cikgu. Kenapa, Sean? Ini sebenarnya ni dulang pengantar ni untuk lelaki ke perempuan ni, Cikgu? Okey, sebelum tu saya nak tanya Sean. Bulan ni cantik tak? Cantik, Cikgu. Okey, cantik. Okey, sebenarnya ini adalah dulang hantaran yang kita akan kira dia punya kos dan juga kita akan buat pembentukan kumpulan untuk menyiapkan dulang hantaran ni, Sean. Yang tu ke yang kita akan belajar ni, Cikgu? Ya, betul. Itu adalah apa yang kita akan belajar pada hari ini, Sean. Wah, macam menarik juga kan. Jom kita masuk kelas, Cikgu. Jom. Okey, jom. Jom. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan 1. Apa sebenarnya kita akan belajar hari ini? Tapi yang lagi penting, siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Amir. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Hai, baik Sean. Okey Cikgu, apa sebenarnya yang kita akan belajar ini Cikgu? Okey, secara asasnya pada hari ini kita akan belajar dua sukatan pelajaran, Sean. Yang pertama adalah 2.1.6 iaitu penyediaan anggaran kos. Dan yang kedua adalah 2.1.7 iaitu pembentukan kumpulan kerja berdasarkan kepada tugas dan juga peranan masing-masing. Okey baik Cikgu, silakan Cikgu. Okey. So secara asas dia apa yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu 2.1.6 iaitu penyediaan anggaran kos. Okey. Secara khususnya penyediaan anggaran kos yang perlu menyediakan anggaran kos adalah perunding bahan. Perunding bahan ini perlu menyediakan anggaran kos untuk menjadi rujukan kepada pelanggan. Sebab pelanggan inilah yang akan membeli produk kita dan kemudian dia akan pasarkan ataupun dia akan sewakan produk kita kepada pelanggan yang lain. Okey, itu secara khusus. Dan yang kedua, anggaran kos ini yang disediakan oleh perunding bahan akan menjadi rujukan, Sean, kepada pereka bentuk sebelum menyediakan lakaran reka bentuk ataupun menyediakan reka bentuk tersebut. Kerana dalam mereka bentuk sesuatu produk, pereka bentuk perlu mengetahui berapakah anggaran kos, berapakah anggaran kos yang diperlukan supaya reka bentuk yang dihasilkan tidaklah melebihi daripada anggaran kos yang sepatutnya. Maksudnya tidak keterlaluan, menjauhi daripada anggaran kos yang sepatutnya. So, sebelum mereka bentuk perlu mengetahui dulu apakah ataupun berapakah anggaran kos yang sesuai untuk menghasilkan produk tersebut. Seperti contoh, dalam contoh kita yang ada kat depan ni iaitu dulang hantaran perkahwinan. Perunding bahan perlu menyediakan anggaran kos terlebih dahulu dulang hantaran perkahwinan tersebut dan kemudian akan berlaku rujukan daripada pelanggan untuk mengetahui berapakah harga jualan produk tersebut sebelum pelanggan membeli produk tersebut daripada kumpulan kerja tersebut. Itu secara asas dia. Tapi apakah kesan jika terlibat kesilapan dalam pengiraan kos? Dalam awal? pengiraan kos, kalau katalah sebelum kita nak kira kos tersebut dah berlaku kesilapan, maksudnya ada bahan-bahan yang tidak sepatutnya digunakan dan sebagainya, telah termasuk sekali kita kira sekali dalam kos. Yang ini akan menyebabkan kos tersebut menjauhi ataupun melebihi daripada apa yang sepatutnya. Dan harga jualan kepada barangan tersebut juga akan meningkat. Yang itu yang pelanggan tak nak. Itu secara
asas dan secara khusus dia, apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, cikgu. Okey. Bagaimana untuk menyediakan anggaran kos? Okey, bagaimana untuk menyediakan anggaran kos? Secara khususnya kita ada dua kaedah yang utama, Sean. Okey. Yang pertama adalah kaedah unit ataupun kita kenali dia dengan nama kaedah kuantiti. Okey, dan yang kedua adalah kaedah SMART. Okey, secara umum dia untuk kaedah unit ataupun kaedah kuantiti ni senang saja, kita buat satu anggaran kos secara kasar dan kemudian kita darabkan dengan berapa bilangan unit yang kita ingin hasilkan. Contoh dia, kita anggarkan, okey, kita ambil satu produk dan kemudian kita anggarkan berapakah kos bagi satu barangan tersebut. Contohnya adalah RM50. Kita anggarkan saja apa-apa saja kos dan kemudian kita darabkan dengan jumlah barangan tersebut iaitu sebanyak 100 unit. Maksudnya RM50 untuk satu barangan dan kita darabkan dengan jumlah barangan tersebut iaitu sebanyak 100 unit. Maka kita akan dapat RM50 didarabkan dengan RM100, maka kita akan dapat jumlah kos dia adalah RM5,000 bagi barangan tersebut sebanyak 100 unit. Okey, itu secara asas dia untuk menggunakan kaedah unit ataupun kita panggil dia kaedah kuantiti. Itu adalah kelebihan bagi kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Pengiraan dia mudah, pengiraan dia pantas sebab kita anggarkan saja berapa keseluruhan kos, kita darabkan dengan saja berapa unit yang kita ingin hasilkan. Tetapi walaupun dia ringkas, walaupun dia mudah untuk kita fahami, tetapi dia juga terdapat kelemahan, Sean. Okey, secara asas dia terdapat kelemahan iaitu pengiraan kita akan menjadi kurang tepat. Kenapa dia menjadi kurang tepat? Sebab kita hanya menganggarkan kos tersebut secara kasar. Ada kos-kos yang sepatutnya termasuk dalam pengiraan kos kita tidak dikira bersama. Dan ini menyebabkan pengiraan kos kita berkemungkinan besar menjadi kurang tepat, Sean. Okey, itu yang perlu kita faham dan mungkin terdapat beberapa kos yang sepatutnya dimasukkan dalam pengiraan kos tidak dimasukkan untuk kaedah unit ataupun kaedah kuantiti sebab dia anggaran secara kasar sahaja. Okey, kita ambil secara pukal RM50 untuk satu unit dan kemudian kita darabkan dengan 100 unit. So, ia kalau kita lihat secara kasar sahaja. Mungkin kita tak masukkan kos-kos yang lain, contohnya kos pengangkutan, kita tak masukkan dalam tu. So pengiraan kos kita akan menjadi kurang tepat, Sean. Yang ini yang kita tak nak dan selepas ini saya akan mengajar tentang kaedah SMART. Okey, kaedah SMART ni adalah satu pengiraan kaedah yang lebih orang kata kondusif, lebih orang kata tepat berbanding kita gunakan kaedah unit ataupun kaedah kuantiti ini. Itu secara asas dia, apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Sean. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 dan topiknya ataupun tajuknya adalah pengurusan projek reka bentuk. Baiklah cikgu, silakan cikgu. Okey, seterusnya kita akan sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan kaedah SMART. Okey, tadi kita dah belajar tentang kaedah unit atau kaedah kuantiti. Sekarang kita pergi kepada kaedah SMART. Okey, kaedah SMART ni nama pun SMART. Bila SMART maksudnya dia adalah satu pengiraan yang smart, yang bijak. Okey, bagaimana untuk kita mengira anggaran kos supaya anggaran kos yang kita kira adalah anggaran kos yang tepat, Sean. Okey. Itu sangat-sangat penting, Sean. Kalau tidak tepat, maka akan berlakulah kenaikan kos-kos yang tanpa kita sedar. Okey, tanpa kita sedar menyebabkan harga jualan yang ingin kita jual kepada pelanggan pun semakin meningkat. Okey, kalau kita lihat yang pertama, S yang pertama adalah specify. Specify itu maksud dia adalah tujuan projek kita, Sean. Okey, tujuan. Apakah tujuan projek kita? Nanti saya akan terangkan apakah tujuan projek kita ni. Okey. Macam Sean tahu kita nak buat dulang hantaran perkahwinan. Okey. Tapi mesti ada tujuan dia. Untuk apa kita buat?
Itu semua bergantung kepada pelanggan kita yang orang kata dia kehendaki apa yang dia hendak. Okey, apa tujuan dia? Okey, M adalah measurable. Measurable ni, dalam measurable ni banyak pengiraan yang perlu kita buat, Sean. Ya. Okey, dalam ni nanti saya akan terangkan kita ada kos bahan dan alatan, kita ada kos upah dan juga kita ada kos overhead. Nanti saya akan ajar bagaimana untuk kita mengira kos-kos ni. Nanti murid-murid sabar dulu, nanti saya akan ajar. Okey, berkaitan dengan A. A adalah attainable. Attainable adalah apa yang boleh kita capai, Sean. Okey. Daripada apa yang kita buat ni, apa yang kita capai. Biasanya apa yang kita capai adalah kita nak dapatkan keuntungan. Daripada apa yang kita buat, kita dah bersusah payah buat dulang hantaran ni sebanyak 100 unit, kita mesti nak dapatkan keuntungan daripada apa yang telah kita hasilkan, Sean. So, A itu adalah attainable. Apa yang ingin kita dapatkan. Okey, iaitu keuntungan kita. Okey, R adalah realistik. Okey, realistik tu bermaksud ia mestilah sesuai dengan kehendak pengguna ataupun kehendak pelanggan kita. Tak perlu kita buat satu produk tersebut tidak mengikut kepada kehendak pelanggan. Okey, nanti pengurus akan berbincang dengan pelanggan untuk mendapatkan, pengurus perlu mendapatkan apakah kehendak pelanggan. Nak gunakan bahan apa? Nak gunakan alatan apa yang sesuai untuk kita hasilkan produk kita ini. Dan T yang terakhir adalah time bond. Time bond tu adalah masa dan sumber kewangan mestilah mencukupi, Sean. Okey, mestilah mencukupi. Kenapa dia perlu cukup? Sebab masa untuk kita hasilkan produk ni katakanlah sebanyak 3 hari, diberikan masa sebanyak 3 hari. Kita perlu selesaikan produk ini dalam masa 3 hari. Kalau katalah kita tidak berjaya menyelesaikan produk ini dalam masa 3 hari, ini akan menyebabkan kos terutamanya kos upah akan meningkat. Ini akan menyebabkan sumber kewangan kita daripada mencukupi menjadi tidak mencukupi. Yang itu yang kita nak kena lihat sebagai seorang pengurus dan sebagai seorang orang kata yang terlibat dalam organisasi ini, dalam membina produk ini, perlu faham dan perlu kenal apa yang perlu mereka capai untuk projek ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada specify tadi. Okey, macam saya cakap tadi, apakah tujuan dia? Okey, sebenarnya pelanggan telah berjumpa dengan pengurus dan sebagainya untuk membuat dulang hantaran perkahwinan, Sean, ataupun pertunangan. Tetapi dulang perkahwinan ini ataupun dulang pertunangan ini dia nak gunakan sebagai sewaan. Maksudnya dia beli daripada kita yang sebagai pereka bentuk ni, dan kemudian dia nak sewakan kepada pelanggan yang lain. Untuk tujuan majlis perkahwinan ataupun majlis pertunangan. Okey? Kuantiti yang diperlukan oleh pelanggan adalah sebanyak 100 unit. Dan sasaran oleh pelanggan untuk digunakan dulang ini adalah untuk oleh bakal-bakal pengantin lah. Bakal-bakal pengantin akan menyewa dulang ini. Berapa kadar sewaan, kita tak perlu ambil tahu. Sebab itu adalah berdasarkan kepada pelanggan kita. Berapa dia nak sewa, itu terpulang kepada dia. Tetapi dia perlu mengetahui berapakah kos jualan, kos yang kita nak jual kepada dia. Dia kena tahu berapakah kos dan apakah barangan yang perlu kita gunakan untuk kita siapkan dulang hantaran kita ni. Itulah apa yang perlu ada pada specify ataupun tujuan dia. Okey, itu secara asas dia. Kita pergi kepada measurable. Ni saya cakap tadi. Pada measurable, kita perlu ada, yang pertama adalah kos bahan dan alatan. Yang kedua, kita perlu ada kos upah, dan yang ketiga, kita perlu ada kos overhead. Ketiga-tiga kos ini, apabila kita tambahkan ketiga-tiga kos ini, dia akan menjadi jumlah kos modal. Okey, dia akan menjadi jumlah kos modal. Yang ini kita nak tahu apakah kos-kos yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan untuk kita menyiapkan dulang hantaran ini. Okey, kita pergi kepada kos bahan dan alatan. Okey, kita lihat kepada kos bahan dan alatan. Ini adalah contoh bahan-bahan dan alatan yang kita gunakan untuk menyiapkan dulang hantaran kita. Okey, berapa kuantiti yang perlu kita ada, barangan dan juga alatan tersebut ada dinyatakan di sana, dan berapakah kos seunit. Senang aja, untuk mencari jumlah kita darabkan saja kuantiti dan juga kos seunit, dapatlah jumlah bagi kos alatan dan juga kos bahan tersebut, dan kemudian kita totalkan ke 99 bahan dan alatan itu untuk kita mendapatkan satu jumlah yang besar tentang kos bahan dan juga alatan. Kalau kita lihat nombor 1, iaitu kita ada papan pellet 16 mm kali dengan 3 inci kali dengan 58 inci. Kuantitinya 150. Okey, produk yang ingin kita hasilkan adalah sebanyak
100 produk saja, 100 unit. Tapi kenapa dia 150? Sebab kayu ini ataupun papan pelet ini tidak cukup panjang. Untuk satu tu kita hasilkan keseluruhan produk tersebut. Tak cukup. Satu untuk satu produk, satu unit tak cukup. So kita memerlukan 1,5 dan sebagainya. Sebab tu ada 150 kuantiti. Baik. Okey, lepas tu kita perlukan rumput tiruan, kita memerlukan kertas las, kita memerlukan cat penyembuh. Okey, cat penyembuh kita gunakan cat penyembuh, kita panggil dia cat penyembuh liker. Liker ni sejenis cecair penjernih. Okey, sebab untuk kayu papan pelet yang kita gunakan ini, papan pelet ni adalah daripada kayu pine. Kayu pine ni adalah kayu yang mempunyai ira-ira kayu yang cantik. Bila dia ada ira kayu yang cantik, kalau kata kita guna cat penyembuh yang biasa, contohnya berwarna pink, warna biru dan sebagainya, dia akan menenggelamkan ira kayu ni tadi. Sebab itu kita memerlukan cat penyembuh jenis liker ataupun cecair penjernih supaya dia nampak lebih eksklusif, nampak lebih cantik dan nampak ira-ira kayu tu dan akan menaikkan orang kata nilai estetika produk tersebut. Yang itu secara total dia. So, kita lihat kepada jumlah jumlah dia adalah RM891. Itu adalah jumlah untuk kos bahan dan alatan bagi 100 unit dulang hantaran ini. Okey, itu secara umum dia. Okey, kita pergi pula kepada kos upah. Okey, senang je. Kos upah maksudnya kita bayar kepada pekerja. Apa yang kita bayar kepada pekerja dikira sebagai kos upah. Contohnya, bilangan pekerja. Untuk produk ini, kita akan bangunkan seramai 5 orang pekerja diperlukan. 5 orang pekerja didarabkan dengan masa. Satu hari mereka bekerja berapa lama? Kalau kata mereka bekerja selama 8 jam. So, kita darabkan dengan 8 jam dan kemudian kita kira juga kadar upah sejam. Jika 1 jam mereka dibayar RM5, kita darabkan dengan RM5 dan kemudian kita darabkan juga dengan bilangan hari. Berapakah bilangan hari yang diperlukan untuk menyiapkan menyiapkan dulang hantaran ini? So, secara asas dia, bilangan hari yang kita perlukan adalah sebanyak 3 hari. So, kita kira 5 bilangan pekerja, darab dengan 8 jam tempoh bekerja sehari, darab dengan RM5, maksudnya kadar sejam dibayar RM5 dan kemudian didarabkan dengan 3 hari. 3 hari itu adalah 3 hari bekerja. Secara totalnya kita dapat RM600. Itu adalah kos upah yang perlu kita keluarkan untuk membayar kepada pekerja dalam menghasilkan 100 unit dulang hantaran. Itu secara jelas. Jelas, Sean? Jelas. Okey. Berkaitan dengan kos overhead, satu lagi kos yang sangat-sangat penting dan jangan tertinggal kos overhead ni. Kos overhead adalah kos-kos selain daripada kos bahan, alatan dan kos upah. Selain daripada itu, contohnya untuk dulang hantaran ini kita menggunakan elektrik. Kita buat produk kita ini di bengkel dan sebagainya, kita memerlukan elektrik. Kita memerlukan kipas, kita memerlukan lampu dan sebagainya. So, ia dikira sebagai bil elektrik. Kita perlu bayar bil elektrik sebanyak RM30 untuk 3 hari. 3 hari bekerja lah untuk kita siapkan produk ni. Bil air untuk kita cuci tangan selepas kita selesai menjalankan, kita gergaji produk kita dan sebagainya. Kita perlu cuci tangan, bersihkan apa yang sepatutnya dan sebagainya. Ia memerlukan kos. Dia memerlukan kos iaitu RM10. Seterusnya adalah bil telefon. Kita call pembekal dan sebagainya. Kita telefon pembekal. Ia juga melibatkan kos. Kita ambil RM5. Dan yang terakhir iaitu bil pengangkutan. Bil pengangkutan contohnya kita ada bil duit minyak dan sebagainya, duit petrol, kita ada juga bil tol dan sebagainya. Itu dikira sebagai bil pengangkutan sebanyak RM30. Maka dengan itu kita tambahkan ke empat bil ini tadi dan kita akan dapat jumlah kos overhead kita adalah sebanyak RM75. Itu untuk kos overhead. Maka kita dah kira tiga-tiga kos. Kos bahan dan alatan, kos upah dan juga kos overhead. Kita kira tiga-tiga. Sekarang apa perlu kita buat? Kita perlu cari jumlah kos modal. Berapa kos yang kita dah keluarkan untuk hasilkan 100 unit dulang hantaran ni? Sekarang kita nak kira. Senang saja. Kita tambahkan kos bahan dan alatan, tambah dengan kos upah yang kita dah bayar kepada pekerja tadi dan kita tambahkan dengan kos overhead. Kos overhead bil-bil tadi. Kita akan dapat RM891 ditambahkan dengan RM600 dan ditambahkan dengan RM75. Maka secara totalnya jumlah kos modal untuk menghasilkan dulang hantaran ini sebanyak 100 unit adalah RM1566. Itu secara jumlah total. Sean. Ada apa nak tanya setakat ni, Sean? Rasanya faham, Ego? Faham.
Okey, sekarang kita nak cari pula, tadi 100 unit, sekarang kita nak cari pula kos bagi seunit. Okey. Satu unit. Tadi kos untuk 100 unit. Ah. 1,566 untuk 100 unit. Sekarang kita nak cari pula untuk satu unit. Apa perlu kita buat? Senang sahaja. Kita hanya perlu bahagikan jumlah kos modal, bahagikan dengan 100. Sebab 100 unit. Ya. Kalau 200 unit yang ingin kita hasilkan, kita bahagikan dengan 200. Tapi sebab untuk produk ini, pelanggan perlukan 100 unit, maka kita bahagikan dengan 100 unit. Kita akan dapat untuk satu dulang hantaran perkahwinan ini, kos dia adalah RM15.66. Okey. Untuk satu. Sekarang kita dah dapat untuk satu. Ya. Okey. Sekarang semua pasti akan tertanya-tanya, berapa kita nak jual kepada pelanggan kita? Ya. Pelanggan nak 100 unit, betul tak? Tapi Betul. kita nak jual satu dulang hantaran ni berapa kepada pelanggan kita? Ya. Kita mesti meletakkan keuntungan dalam tu. Betul tak? Betul. Tak ada orang jual satu produk tak ada keuntungan dan sebagainya. Kita perlu masukkan keuntungan supaya pelanggan tu faham. Okey, kita perlu ambil keuntungan daripada produk yang kita jual tersebut. Dan pelanggan juga orang kata dia boleh sewakan dengan kadar yang lebih sesuai kepada pelanggan-pelanggan yang lain, pelanggan-pelanggan dia lah. Okey, untuk kos jualan senang saja. Okey, harga jualan bagi produk ini adalah jumlah kos modal itu tadi untuk seunit adalah RM15.66. Kita tambahkan juga dengan 100% keuntungan. 100% keuntungan daripada seunit tadi, kita akan dapat juga RM15.66. So secara totalnya kita tambahkan RM15.66 tambah dengan RM15.66 disebabkan oleh 100% keuntungan kita ambil, kita akan dapat kos jualan yang ingin kita jual kepada pelanggan kita adalah sebanyak RM30.32. Dan inilah yang pengurus perlu berjumpa dengan pelanggan untuk menerangkan kos-kos ini tadi dan berapakah kos jualan untuk satu produk kepada pelanggan dia supaya pelanggan dia sama ada bersetuju atau tidak untuk meneruskan projek ini. Okey. Itu secara umum dia. Apa yang perlu kita buat dalam pengiraan kos dia. Okey. Kita sambung untuk kaedah SMART. Ada lagi attainable, realistic dan time bound. Okey, untuk attainable tadi saya dah nyatakan bahawa apa yang boleh kita capai, Sean. Ya. Apa yang boleh kita capai? Semua orang nakkan keuntungan. Nakkan keuntungan. Tadi kita ambil kadar keuntungan adalah sebanyak 100%. Kita ambil kadar keuntungan sebanyak 100%. So, kita ambil semula kos jualan yang kita dah jual tadi RM31.32. Tolakkan semula dengan kos modal bagi seunit iaitu RM15.66. Kita akan dapat 100% keuntungan iaitu RM15.66 untuk satu unit dulang hantaran ini. Ya. So, okey tak Sean? Sean rasa okey? Saya rasa sangat okey. Sangat okey. Ya. Boleh tak kalau kata kita letak lebih daripada 100% kadar keuntungan? Saya rasa boleh juga kan Ego? Boleh Bukan juga. nanti kita kena bincang dengan pelanggan kita sama ada kita perlu boleh ke tak. sesuaikan. Mestilah berpatutan. Kat situ pergi pula kepada realistik. Dekat sinilah kita akan lihat sama ada kadar keuntungan yang kita ambil iaitu 100% adalah harga yang berpatutan atau tidak. Yang sesuai tak kita jual kepada pelanggan kita. Adakah ia membebankan? Adakah ia sesuai dengan produk yang kita hasilkan dan sebagainya? Itu perlu kita berikan pertimbangan. Sebab itu saya kata kaedah SMART ini lebih baik daripada kaedah unit ataupun kaedah quantity, Sean. Okey. Dan last sekali yang terakhir adalah time bond. Okey, untuk time bond macam saya beritahu tadi adalah tempoh masa dan sumber kewangan mestilah mencukupi untuk memastikan produk kita ini perlu disiapkan dalam masa 3 hari saja, Sean. Ya. Kalau kata jadi produk kita ni tiba-tiba terambil masa yang lebih iaitu 4 hari, 5 hari dan sebagainya. Apabila berlaku itu, dia akan menyebabkan pengiraan kos kita akan jadi lain dan kos kita akan bertambah. Apabila kos kita bertambah, jualan kita kepada pelanggan kita yang pada asalnya adalah RM31.32 akan menjadi secara asalnya akan meningkat. Apabila meningkat, bagi saya perbincangan awal telah dilakukan bersama dengan pelanggan, ia akan memberi rasa kurang puas hati kepada pelanggan tersebut. Kenapa harga boleh meningkat? Sedangkan kesilapan daripada kita sebab kita tidak meletakkan tempoh masa yang sesuai untuk kita siapkan produk kita ni. Kita jangka 3 hari, rupanya perlu disiapkan dalam masa 5 hari dan sebagainya. Jadi, apabila 5 hari, dia memerlukan kos
upah yang lebih tinggi, Sean. Jadi cikgu, macam mana kita nak anggarkan masa yang sesuai untuk kita menghabiskan satu projek ataupun produk? Satu projek. Okey, sewaktu sebelum kita hasilkan kita punya produk, Sean, okey, kita dah buat dia punya mock-up ataupun kita dah buat dia punya model. Kita ada pembangun mock-up dan pembangun model. Sewaktu kita bangunkan dia punya model, iaitu sama ada model separa berfungsi ataupun model berfungsi sepenuhnya, kita dah boleh kenal pasti masa yang sesuai untuk siapkan satu unit. Okey. Okey, dekat situ kita dah dapat nilai. Okey, contohnya kita boleh siapkan dalam satu unit ni dalam masa 20 minit katakan. Dah boleh siap satu unit. So kita boleh anggarkan daripada situ berapa bilangan pekerja yang sesuai untuk kita siapkan dalam masa 3 hari dan berapa jam yang sesuai untuk dia bekerja dalam masa sehari dan berapa hari yang sesuai untuk disiapkan produk tersebut. So secara anggaran ni kita ambil tadi 3 hari sahaja, Sean. Itu secara asas dia bagaimana untuk kita mengira kaedah SMART. Nampak tak beza? Kaedah unit lebih mudah, lebih ringkas. Manakala kaedah SMART kalau kita perhatikan dia nampak lebih menyeluruh, keseluruhannya dikira. Dan apa yang penting, kaedah SMART ini adalah lebih baik berbanding dengan kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Okey, boleh, Sean, dekat situ? Boleh. Okey, secara asasnya apa yang saya cakap tadi boleh faham? Boleh. Okey, saya harap semua murid-murid juga dapat faham. Kalau Sean boleh faham, saya yakin anak-anak murid kita yang dah belajar RBT mesti boleh faham apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Okey, kita pergi kepada soalan pengukuhan, Sean. Sean kata tadi Sean dah faham. Faham, Ego. So, bila Sean dah faham, mestinya Sean mesti tahu bagaimana nak kira. Okey, kita lihat kepada soalan pertama. Okey, di depan Sean, dekat dalam borang tu, saya dah siapkan dia punya tempat untuk Sean kira. Okey. Sean ada pensel, ada pemadam, Sean boleh kira dekat situ. Okey, untuk soalan 1, Sean, okey, kos bahan dan alatan adalah sebanyak RM200. Okey, kos bahan dan alatan adalah sebanyak RM200. Maksudnya dalam jadual tadi, Sean, kan dia ada kuantiti, ada bahan apa, dia dah darabkan siap-siap dan dia dapat total. Sekarang ni dia dah cerita tentang total. So dia dapat total untuk kos bahan dan alatan adalah RM200 total keseluruhan. Jumlah dia. Okey, jumlah dia. Okey. Kos upah adalah sebanyak RM150. Maksudnya bilangan pekerja didarabkan dengan berapa jam dia bekerja sehari, darab dengan kadar upah sejam dan juga didarabkan dengan berapa hari telah sedia, iaitu sebanyak RM150, Sean. Okey. Dia dah dapat jumlah tau. Dia dapat jumlah keseluruhan. Okey, sekarang kita lihat pula kepada cost overhead. Cost overhead adalah sebanyak RM50. Maksudnya segala bil dah dimasukkan dalam tu adalah sebanyak RM50. Soalan ini sebenarnya secara asalnya, Sean, dia telah diringkaskan. Okey, dia ringkaskan, dia letak jumlah aja, Sean. Dia letak jumlah saja. Okey, sekarang soalan dia. Berapakah jumlah kos pengeluaran bagi satu unit? Okey, satu unit je. Okey. Jika produk yang akan dibina adalah sebanyak 100 unit. Maksudnya, kos-kos yang ada itu adalah sebanyak 100 unit punya kos. Okey, berapakah kos pengeluaran bagi seunit? Okey, jawapan yang ada kat situ, warna oranye. Okey, dekat tangan Sean tu ada dia punya light dia tu. Okey, oranye adalah RM4. Okey, baik. Warna kuning adalah RM40 dan warna hijau adalah RM400. Sean kena kira betul-betul sebab dia nak kos bagi seunit, Sean. Dia bukan nak untuk 100 unit. Okey, baik. So hati-hati kena kira dekat situ betul-betul. Okey, saya bagi masa Sean kira dan kemudian saya akan tunjukkan sedikit jalan pengiraan dia. Tengok Sean kira betul atau tidak. Boleh, Sean? Dan juga kepada murid-murid yang menonton sekarang di rumah, anda pun boleh cuba dan kita boleh bandingkan jawapan kita sama ada sama ataupun saya yang salah ke tak. Kita akan cubalah. Kita cuba, Sean. Kat situ boleh tulis. Daripada penerangan cikgu tadi kan, untuk mendapatkan kos keseluruhan, cikgu. Ya, betul. Dengan menambahkan kos bahan dan alat, kos upah dan juga kos overhead. Di sini, macam tu saya akan letak 200 tambah dengan 150 tambah dengan 50. Saya akan dapat jumlahnya adalah RM400. Tapi cikgu dah sebut dah 2-3 kali. Kita nak kos untuk satu unit. Ya, betul. Jadi daripada sana, saya rasa berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi kan, ini RM400 adalah untuk 100 unit. Kalau macam tu, kalau nak satu unit, saya kena bahagikan, cikgu. Bahagikan? Bahagikan dengan berapa, Sean? Dengan 100, cikgu. Kenapa bahagikan dengan 100? Sebab 100 kos pembinaan ataupun kos pengeluaran. Secara keseluruhan RM400 itu adalah untuk 100 unit. Betul.
itu Betul, adalah untuk 100 unit. Sekarang kita nak cari untuk 1 unit saja. 1 unit kita bahagi 100 Ya. dan jawapan yang saya dapat Ego adalah RM4 dan RM4. Dan warna apa tu? warna oranye Ego. Warna oranye. Warna jingga, ya. So, Sean nak kunci jawapan ni atau tidak? Alamak. Kita kunci dah Ego. Okey, Sean cuba perhatikan. Ada dekat situ ada warna kuning RM40. Tapi ada juga yang RM400. So mana yang Sean rasa betul-betul yang tepat? Itulah yang paling tepat untuk seunit Sean. Ni bagi Sean ragu-ragu sikit. Okey. Saya rasa saya kekal pada jawapan saya. Kekal pada jawapan. RM4. RM4. Ya. Betul Sean Ya. pasti Pasti, sangat Okey, pasti. Sean pasti. Ya. Okey. Jika Sean dah pasti, kita cuba lihat jawapan dia. Adakah betul atau tidak jawapan tersebut? Okey. Okey, jawapannya betul. Adalah RM4 Sean. So dengan itu, saya bahagi Sean 5 bintang. Terima kasih Ego. Okey, mantap Sean. Ya. Okey. Secara asalnya Sean dah faham bagaimana nak kira kos pengeluaran walaupun saya letak dekat situ 100 unit. Tetapi kita nak cari 1 unit. Okey. Boleh tak saya terangkan sikit lagi? Sean kat sini. Senang saja. Apabila kita ada ketiga-tiga kos, kita hanya perlu menambahkan ketiga-tiga kos. Kos bahan, kos upah, kos overhead. Kita tambahkan saja. So, kita akan buat RM200 tambahkan dengan RM150 dan kita akan tambahkan dengan RM50. Secara totalnya kita akan dapat RM400. Okey. RM400 ini adalah kos bagi 100 unit Sean. Ya. Bagi 100 unit. Kalau murid-murid yang mana yang tak faham dan sebagainya, itu adalah untuk 400 ni adalah untuk 100 unit. Baik. Kita nak cari bagi kos pengeluaran bagi 1 unit. Okey, kos bagi seunit. 1 unit saja. Iaitu RM400. Kita bahagikan dengan 100. Kita akan dapat RM4. So RM4 adalah jawapan bagi soalan tersebut Sean. Ya. Dekat sini murid-murid perlu berhati-hati. Okey, baca soalan betul-betul. Tengok kepada 100 unit, tengok kepada seunit. Hati-hati. Jangan nampak RM400 ada jawapan dekat situ berwarna hijau. Kamu fikir itulah jawapan yang betul. Tidak. Dia nak seunit. So, kita cari seunit. Kita perlu bagikan dengan 100 unit lagi. Dapatlah jawapannya adalah RM4 Sean. Adakah jawapan anda yang menonton sekarang tu betul ataupun tidak RM4 juga kan? Baik, tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Rendah di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Amir. Ya, saya. Baik, Cikgu, silakan Cikgu. Okey, kita sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan sukatan pelajaran yang seterusnya iaitu 2.1.7 iaitu pembentukan kumpulan kerja berdasarkan kepada tugas dan juga peranan masing-masing. Okey. Untuk pembentukan kumpulan kerja, dia adalah bergantung kepada bagaimana kita memilih individu-individu yang tepat untuk kita masukkan ke dalam kita punya kumpulan kerja, Sean. Ya. Okey, itu sangat penting. Apabila kita berjaya memilih individu yang berkualiti, individu yang bagus dalam pelaksanaan kerja, ini akan menyebabkan kumpulan kerja kita dapat berjalan dengan sempurna, dapat berjalan dengan baik dan ulang hantaran kita dapat diselesaikan dalam masa yang telah ditetapkan dengan kos yang telah ditetapkan. Itu sangat-sangat penting, Sean. Itu secara umum dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Kelebihan daripada sudut kedua-duanya iaitu kelebihan daripada sudut individu dan juga kelebihan daripada sudut kumpulan kerja itu sendiri. Apabila kita berjaya membentuk kumpulan kerja yang baik, okey, akan menyebabkan individu itu mengalami tekanan yang makin kurang. Okey. Apabila dia bekerja berseorangan, tekanan adalah tinggi. Apabila dia bekerja dalam kumpulan kerja, tekanan akan semakin berkurangan dan kemudian hasil produk tersebut akan menjadi lebih berkualiti dan kemudian produk itu boleh diterima baik oleh pelanggan dan itu adalah sangat-sangat penting yang ditekankan dalam pembentukan kumpulan kerja. Kelebihan dia apabila kita bekerja dalam kumpulan berbanding apabila kita bekerja dalam individu sahaja.
Okey, apabila kita bekerja dalam peringkat kumpulan juga, kita dapat bermesra di antara ahli kumpulan, dapat berkenalan sebab kita mempunyai latar belakang individu yang berbeza. Ada yang berkemahiran dalam ketukangan kayu sebagainya, ada berkemahiran dalam lakaran dan sebagainya, ada berkemahiran dalam pembangun mokap dan sebagainya. Itu adalah latar belakang yang berbeza yang akan menghasilkan kemesraan dan kemudian akan meningkatkan lagi motivasi kita apabila berada dalam kumpulan yang positif, kumpulan yang berkualiti dan sebagainya. Dan pengurus yang menjaga kumpulan ini akan bekerja dengan lebih mudah untuk membangunkan produk yang begitu baik. Saya pernah terbaca ada satu pepatah, Sean, berkaitan dengan pengurus. Okey, ujian yang sebenar bagi seseorang pengurus, Sean, adalah apabila dia meninggalkan kumpulan kerja tersebut masih lagi boleh terus cemerlang. Ini satu benda yang bagi saya yang cukup menarik. Kalau pengurus tu bagus, menguruskan dengan baik, apabila dia telah meninggalkan kumpulan kerja tersebut, kumpulan kerja tersebut masih dapat bekerja dengan cemerlang. Itu adalah tugas pengurus yang baik yang dapat menyatukan ahli-ahli yang terdapat dalam kumpulan kerja. Yang itu yang kita nak, Sean. Okey, itu secara umum dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembentukan pasukan yang berkesan. Okey, pembentukan pasukan yang berkesan, kita memerlukan ahli yang pelbagai, ada latar belakang yang berbeza dan juga kumpulan yang ingin kita bina, kita kena pastikan ahlinya tidak terlalu ramai. Untuk menjaga 5 atau 6 orang ahli lebih mudah daripada nak jaga 30 ahli dan sebagainya. Macam-macam perangai, macam-macam segala benda yang baik ada, yang buruk ada. So sebelum kita nak buat pembentukan kumpulan kerja yang berkesan, kita perlu pastikan bahawa ahli kumpulan kita tidaklah terlalu ramai. Dan kemudian kita pilihlah ahli secara teliti. Berikan latihan yang berterusan kepada ahli kita. Jangan abaikan jika ahli itu tak ada kemahiran dalam bidang itu, kita abaikan dia. Tidak. Kita tarik dia dan kita berikan latihan secara berterusan kepada dia. Supaya dia dapat memotivasikan diri dia dan seterusnya dapat mencapai matlamat yang jelas. Di mana setiap ahli kumpulan perlulah mempunyai matlamat yang jelas dan tahu apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan produk contoh yang macam kita nak hasilkan ini. Dan last kali yang terakhir, yang paling penting ialah kita berikan galakan ataupun berikan ganjaran. Jika kita dapat keuntungan daripada produk yang kita jual kepada pelanggan tadi, kita dapat keuntungan yang lebih yang sepatutnya, orang kata yang sepatutnya, ada duit yang lebih, kita berikanlah ganjaran kepada ahli kumpulan kita sebagai salah satu orang kata teknik motivasi untuk diri dia, meningkatkan lagi motivasi kerja dia. Itu sangat-sangat penting daripada sudut ganjaran. Okey, secara asasnya boleh faham, Sean? Boleh. Apa yang saya sampaikan? Okey. Seterusnya, yang ini struktur pecahan kerja. Yang ini adalah tugas-tugas yang perlu kita buat oleh ahli-ahli kumpulan kita, iaitu kita ada pengurus, kita ada setiausaha dan bendahari, kita ada pereka bentuk dan kita ada pembangun mokap. Okey, pada hari ini, Sean adalah pembangun mokap. Sean adalah pembangun mokap ataupun pembangun model. Okey, dekat depan ni ada model yang kita akan bangunkan, yang kita akan buat bersama-sama dengan saya. Yang belum siap, yang kita akan siapkan, Sean, bersama-sama dengan saya. Boleh? Boleh. Okey, sebelum tu saya terangkan sekejap. Okey, untuk pengurus ni akan melakukan perbincangan dengan pelanggan. Pengurus dan pereka bentuk akan bersama-sama pergi berjumpa dengan pelanggan, menerangkan tentang konsep apa yang mereka nak sampaikan. Contoh, untuk produk kita ni, pelanggan mahukan produk yang diperbuat daripada kayu. Secara asasnya durang hantaran biasanya diperbuat daripada, kalau kita lihat di pasaran, diperbuat daripada plastik, diperbuat daripada logam dan sebagainya. Jarang kita jumpa durang hantaran diperbuat daripada kayu. Betul tak, Sean? Betul. Jarang. So pelanggan inginkan itu dan kita hasil dari perbincangan kita, dan pereka bentuk perlu melakarkan lakaran reka bentuk dan kemudian tunjukkan kepada pelanggan, dan pelanggan boleh pilih lakaran reka bentuk mana yang sesuai untuk dihasilkan produk tersebut. Dan tugas membangun mokap dan model, dia kena bangunkan mokap dan dia kena bangunkan model. Mokap ni adalah model olok-olokkan. Yang diperbuat daripada bahan yang bukan sebenar. Manakala untuk model boleh juga diperbuat, model ni secara asalnya terbahagi kepada dua.
model berfungsi separa, berfungsi separa, dan satu lagi adalah model yang berfungsi sepenuhnya. Okey. So, hari ini Sean sebagai pembangun mockup dan model akan membuat model yang sepenuhnya berfungsi. Okey. Okey, maksudnya macam real. Yang sebenar, itulah produk yang sebenar. Macam itulah rupa dia. Macam tu. Okey, dan kemudian kita akan membuat sedikit pengujian, Sean. Boleh? Kita akan buat sedikit pengujian, iaitu kita akan membuat ujian parameter dan juga ujian makmal. Sebenarnya ni bukan makmal, tetapi kita buat sedikitlah ujian bebanan. Nak lihat kita punya produk itu, kita punya model itu sama ada dia boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey? Boleh, Sean? Boleh. Okey, kita lihat dekat sini. Ini adalah lakaran daripada pereka bentuk. Saya dah bagi tahu tadi. Pereka bentuk dan pengurus akan berjumpa dengan pelanggan. Baik. Okey, dia apabila mereka berjumpa dengan pelanggan, dia akan tunjuk lakaran-lakaran yang sepatutnya dan pelanggan memilih lakaran. Ini adalah contoh lakaran penuh ataupun lakaran digital yang kita tunjukkan kepada pelanggan dan pelanggan setuju kita buat macam ni dan sebagai pereka bentuk dia dapatkan lakaran sebagai pembangun mockup dan model dia dapatkan lakaran daripada pereka bentuk dan dia buatlah dia punya model tersebut, model berfungsi sepenuhnya yang kita ingin buat pada hari ini, Sean. Baik. So, sekarang kita boleh, Sean, kita buat sama-sama. Boleh, Cikgu. Okey, Sean tunjukkan apa yang ada kat depan Sean tu. Yang ni yang saya ada ni tak siap lagi, Cikgu. Tak siap lagi, ini okey. Saya dah buat dekat bengkel. Okey. Saya bawa kat sini untuk siapkan bersama dengan cikgu lah. Ya, Sean akan buat bersama-sama dengan saya. Kita akan siapkan benda ni. Okey, jadi saya rasa macam ni je. Kosong, masih lagi kosong. Kita belum letak lagi dia punya rumput tiruan. Ini adalah rumput tiruan dia. So kita nak letakkan rumput tiruan, Sean. Baik. Okey, Sean boleh mulalah. Okey, boleh ya. Boleh mula. Cikgu, saya tengok di sini macam dia tak kemas sangat. Saya akan kemaskan, saya akan potong kat sini, Cikgu. Okey, Sean buka dia punya gunting tu. Gunting tu keselamatan tu kita tutup dia punya depan dia. Saya gunting ni. Okey, Bagi kemas sikit. Okey. Saya pun nak potong sikit. Okey, Cikgu. Saya masukkan ke dalam ni. Okey, jangan Sean Kita buat sama-sama. Kita kemaskan tepi-tepi rumput ni supaya dia nampak lebih elok, lebih cantik dan sebagainya. Ya. Okey. Saya dah masukkan ke dalam ni, Cikgu. Okey. Tapi saya rasa untuk memastikan ia apa kata ia tak keluar lah, Cikgu. Dia tak terkeluar, dia tak tertanggal. Ya, bagaimana, Sean? Ni apa ni nama ni? Stapler je. Stapler gun. Stapler gun. Okey, stapler gun. Okey. Okey. Saya akan letak di sini. Okey. Okey, saya pun masukkan yang sama. Apa yang Sean buat, saya akan masukkan yang bersama. Okey, kita masukkan rumput tiruan ini ke dalam kita punya dulang hantaran ini. Pastikan dia masuk dalam keadaan yang cantik, kemas, elok supaya pelanggan berpuas hati dengan hasil kerja yang kita lakukan, Sean. Okey. Ya, betul. Sean sekarang tengah staple, permukaan rumput ni, bersama-sama dengan permukaan kayu ni tadi, supaya rumput ini apabila dia terbalik, terjatuh dan sebagainya, rumputnya tidak akan terkeluar. Ya, betul. Itu fungsi dia. Okey. Dan kepada mereka yang menjalankan ataupun yang akan menjalankan aktiviti sebegini, pastikan berada di bawah pengawasan cikgu ataupun orang yang sesuai lah, supaya kita tidak mencederakan diri kita lah, sebab yang ni sebenarnya agak bahaya, cikgu. Kita kena tahu macam mana untuk guna secara selamat. Itu pentingnya murid-murid belajar tentang keselamatan sewaktu menjalankan ataupun membangunkan model berfungsi sepenuhnya. Okey, di tengah-tengah tu. Okey. Macam tembak dia. Okey. Dan kemudian staple tu, staple gun punya ubat tu ataupun dia punya ubat lah, kita panggil dia punya ubat, kita boleh tutupkan semula dengan rumput kita tadi. Ya, betul. Kita tutup bagi nampak kemas, supaya nampak macam kemas. tak nampak kita gunakan. Betul. Dia pun tak nampak yang kita gunakan staple gun, Sean, kat situ. Okey, Sean, tembakkan. Okey. Saya rasa agak kemas, agak kemas. Agak kemas. Okey, Sean cuba terbalikkan. Okey. Dekat sini ya. Okey. Okey, nampak tak? Ini dia. Kalau kita terbalikkan, Sean, dia jatuh tak? Tak jatuh. Tak jatuh, Ego. Okey. So kita gunakan staple gun saja. So kita tembak saja. Okey. Okey, Ego. Okey. Ni contohlah Sean dah buat tadi. Tak apa, yang ni saya punya tak apa. Nanti saya buat kemudian. Okey. Setelah selesai kita dah hasilkan, okey, kita dah buat dia punya keseluruhan dia, Sean. Okey, kita ada pemberat. Okey, sekarang kita nak buat satu pengujian. Okey, pengujian ni terbahagi kepada dua, iaitu pengujian parameter dan juga pengujian makmal. Okey, sekarang kita nak buat ujian makmal.
Walaupun kita tak buat di makmal ataupun tak buat di bengkel, tapi kita nak buat satu ujian bebanan kepada produk kita. Sebab untuk dulang hantaran ni kita tak tahu apa yang akan diletakkan pada dulang hantaran ini apabila disewakan. Kita tak tahu, mungkin dia letak buah nenas, buah yang berat-berat dan sebagainya, letak benda-benda kasut dan sebagainya yang berat. Sekarang kita ada satu bebanan yang seberat 5 kg. Ini 5 kg. Ini adalah dumbbell ni. Okey, seberat 5 kg dan saya minta Sean untuk letakkan ke dalam dulang hantaran kita. Kita nak tengok sama ada dia tahan atau tidak. Letak perlahan jom. Letak perlahan. Okey, baik. 5 kg dulang hantaran. Okey. Kita lihat. Okey, yang pertama kita lihat adakah produk kita pecah, rosak, meleding dan sebagainya, Sean. Ada tak? Okey, saya cuba tengok dia punya rangka, Ego. Okey, kita tengok sama-sama. Ada bengkok tak rangka sebelah bawah? Tak ada, Ego. Tak ada? Tak ada. Secara asalnya okey. Okey, Ego. Tak ada baik. yang pecah. Betul? Tak ada. Okey, maksudnya sekarang dia dah berjaya melepasi ujian bebanan tersebut. Kita tak bolehlah nak baling macam tu, tak boleh lah kan. Maksudnya kita letak, kalau dia boleh diletakkan bebanan seberat 5 kg, maksudnya kalau kata kita letak 3 buah nenas sekalipun tak sampai dalam 3 kg, betul tak? Ya, betul. Seberat itulah, seberat itu yang sesuai. Okey, so sekarang Sean dah letakkan bebanan kepada produk kita dan produk kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Itu sangat-sangat penting. Okey, 5 kg melebihi daripada apa yang sepatutnya. Okey, kalau kita letak cincin pun, cincin tu berat berapa je? So, tak sampai 1 kilo kan dan sebagainya. So, lebih daripada apa yang sepatutnya. So, produk kita selamat, kuat, kukuh, elok. Okey, itu sangat-sangat penting, Sean. Okey, seterusnya kita pergi kepada dah selesai. Okey, dekat depan ni saya ada hantaran yang saya nak bagikan kepada pengantin. Sama ada pengantin lelaki ke, pengantin perempuan ke. Ada 3 orang kata apa? Baldi comel ni lah. Okey, ada 3 baldi comel. Ada warna kuning, ada warna pink, ada warna hijau. Okey, sekarang saya nak lihat pula kreativiti Sean. Untuk kita sama-sama hias dulang hantaran ni, Sean. Baik, Ego. Okey, untuk sama-sama kita nak tengoklah kreativiti. Dekat sini kita nak nilai murid kita sama ada murid kita ni kreativiti atau tidak. Tak salah kita buat aktiviti macam ni supaya kita dapat lihat murid-murid kita ni kreatif ke tidak. Dia ada imagine idea ke tidak. Takkan nak tengok saya punya yang saya buat itu tadi kan. So kita test Sean. Boleh tak? Sean boleh, Ego. Saya cuba, Ego. Sean boleh cuba sekarang. So maknanya ini adalah barangan hantaran saya, Ego. Ya, barang hantaran. Mungkin saya nak hiaskan dulu baru je letak barangan, boleh? Boleh, itu terpulang kepada Sean. Saya nampak di sini ada macam ada bunga-bunga, ada daun-daun. Itu terpulang kepada kreativiti Sean. Kita nak tengok cantik ke tidak. Orang lelaki membuat andaman terhadap dulang hantaran ni. Kita nak tengok sama ada Sean buat kepada satu ton warna, Ego. Satu ton warna. Warna apa tu Sean? Ini warna ungu, Ego. Warna ungu. Sean boleh warna ungu dah ada kat sini. Sebenarnya ada warna juga yang kita boleh gunakan, Ego. Betul. Maknanya dia akan jadi multi tone lah, Ego. Multi tone juga. Sean nak buat multi tone. Dekat sini ada bunga-bunga yang saya rasa sesuai lah untuk kata kita setkan untuk dulang hantaran kita supaya dia nampak lebih menarik dan sebagainya. Sean nak susun macam tu. Ini ada lagi, Sean? Ada lagi, Ego. Saya letak hujung-hujung macam ni, Ego. Sean cubalah. Kita lihat orang lelaki membuat gubahan perkahwinan. Dekat sini saya sengaja biar kosong, Ego. Sebab di sini saya nak letakkan apa nama ni? Ribbon, Ego. Ribbon. Ni namanya ribbon. Sekarang ni ribbon dah moden, Sean. Dah moden. Dah tak perlu lagi kita nak buat bentuk-bentuk dan sebagainya. Kita perlu hanya tarik saja di sini. Dan kemudian kita tarik saja, Sean. Tarik, Ego. Kita tarik je, tarik saja. Wow. Dah siap jadi ribbon, Sean. Dah siap. Ini saya kena letak macam ni. Lepas tu? Di sini saya yang panjang tu Sean nak potong atau apa? Saya sebenarnya nak ikat mengelilingi. Nak ikat mengelilingi. Dia macam ni. Sampai tak, Sean? Saya rasa sampailah. Dekat sini. Dekat sini Sean boleh adjust. Adjust. Boleh ikat, tak boleh ikat kita stapler. Saya ingatkan nak buat tu, Ego. Tapi kita tengok mana yang sesuai lah. Sini saya staplerkan. Staplerkan. Staplerkan satu, Sean. Di sini, Ego. Baik. Lepas tu kat tepi-tepi, Ego. Bagi nampak kemas. Cantik, menawan, anggun. Itulah semua perkataan yang saya tahu. Alright. Di sini. Lepas tu yang ni kita letak atas sikit. Letak atas supaya sikit. dia nampak macam
Orang profesional yang buat. Wow lah, Sean. Nampak wow. wow Dia macam ni. kan? Sebab bila kita angkat, dia nampak yang bahagian depan macam tu. Macam tu lah cikgu. Terjatuh sikit. Tegakkan sikit ke atas. Okey, tak apa. Yang ni Sean semua boleh stapler gun. diselesaikan menggunakan stapler gun. Okey. Oh, terbalik saya. Terbalik, Sean. Terbalik. Hati-hati. Okey, baik cikgu. Okey, dah selesai. Okey. Okey. Saya rasa dah selesai dah cikgu. Okey. Dan sekarang saya akan letak bang hantaran saya. Alright. Okey. So kita pastikan dia punya bunga dia ni menurun sikitlah. Okey. Elok lah. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey. 1 2 3. Dia macam ni dalam bentuk. Okey, kamera boleh zoom tengok hasil daripada apa yang Sean buat. Ya. Okey, ini adalah contoh dulang hantaran yang dibina ataupun dibangunkan. Okey, tadi sebenarnya asalnya kita hanya perlu menyiapkan saja dulang hantaran ini. Ya, betul. Okey, model ini untuk kita lihat dia punya keseluruhan adalah bergantung kepada lakaran yang telah dihasilkan oleh mereka bentuk. Ya. Okey, yang Sean gubah ni sebenarnya adalah tambahan. Tambahan yang boleh guru-guru buat supaya kita dapat lihat kreativiti murid. Okey, kreativiti murid dalam mengubah swipe. Okey, apa yang telah ada di depan mata kita ni lah. Sebab bukan senang ya Syarif, bukan senang untuk kita ubah dulang hantaran ni daripada kosong seperti ini untuk kita hasilkan dulang hantaran seperti ini yang ada bunga-bunga, ada glossy-glossy dan sebagainya. Dia Sean tambahkan apa benda ni? Apa nama ni? Span nampak span sikit. Walaupun orang kata dia nampak macam serabut sikit, tapi sebenarnya bagi saya ikut kepada orang kata orang itu. Kalau kata dia lebih kepada orang kata orang yang natural, dia nak ada bunga-bunga dan sebagainya, itu bergantung kepada dia. Kita tidak boleh menilai sesuatu rupa bentuk hasil daripada apa yang orang buat dengan kita komplain apa yang dibuat. Ya, betul. Ini sebenarnya mengikut reka bentuk dan juga keinginan pelanggan saya. Okey, mengikut keinginan pelanggan tersebut. Okey. Itu secara asas dia apa yang telah Sean hasilkan pada hari ini. Okey, Sean boleh tunjukkan sikit kepada kamera. Okey, aku boleh je. Okay. Saya jadi model sikit. Jadi model sikit. Nampak di sini. Itulah dia. Yang ni, untuk ni saya dapat bintang ke, Ego? Okey, yang ini kalau bagi saya lah, saya bagi Sean 5 bintang, Sean. Terima kasih, Ego. Okey, mantap, cantik. Okey. Pelbagai warna dan sebagainya. Okey, itu memang terbaik, Sean. Okey, nanti saya akan bawa ini, Ego, jalan-jalan kat studio. Saya akan berehat seketika dan kembali semula ke Mendengar Rendah Didik TV KPM. Okey, terbaik. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Amir bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan 1. Okey, Cikgu silakan, Cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kuis uji minda yang okey, ini adalah untuk menceritakan keseluruhan lah apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, untuk soalan 1, Sean, pilih jawapan yang betul bagi 2 kaedah untuk mengira anggaran awal kos. Untuk mengira anggaran awal kos. A adalah kaedah unit, B adalah kaedah smart dan C kaedah unit dan smart dan D adalah kaedah matematik dan sains. Okey, baik, Cikgu. Seperti yang Cikgu dah ajar untuk hari ini, jawapannya adalah C, kaedah unit dan smart. Terus dapat jawapan Cikgu. Okey, kita lihat jawapan tersebut. Betul atau tidak, Sean? Betul. So, jawapannya adalah C, iaitu kaedah unit dan kaedah smart. Itu yang telah Sean pelajari tadi. Betul. Sean masih ingat lagi bagaimana nak kira kaedah unit dan bagaimana kita nak kira kaedah smart, Sean? Betul, Cikgu. Saya masih ingat lagi. Ingat lagi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan keseluruhan, Sean. Okey, secara asasnya apa yang telah kita pelajari pada hari ini iaitu kita telah pelajari penyediaan anggaran kos. Okey. Ada 2 kaedah yang telah kita pelajari pada hari ini iaitu kaedah unit, kuantiti dan juga kaedah smart. Okey, kaedah unit atau kuantiti ada kelemahan dia,
dan juga ada kelebihan dia. Manakala kaedah SMART juga ada kelebihan yang kita dapat nampak bagaimana untuk kita mengira anggaran awal kos yang lebih tepat berbanding dengan menggunakan kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Yang itu sangat-sangat penting. Okey, yang kedua kita dah belajar tentang pembentukan kumpulan kerja. Okey, kita dah belajar tentang pembentukan kumpulan kerja. Apakah kelebihan yang kita dapat daripada sudut individu dan juga daripada sudut pembentukan kumpulan kerja itu sendiri? Apa yang mereka dapat apabila mereka berjaya membentuk kumpulan kerja yang bagus dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada pembentukan pasukan yang berkesan. Okey, daripada pembentukan pasukan yang berkesan, kita dapat lihat pemilihan ahli memainkan peranan yang sangat besar, Sean, dalam menghasilkan pembentukan pasukan yang berkesan. Pemilihan ahli, jumlah ahli yang tidak terlalu ramai memberi ganjaran kepada ahli-ahli kita apabila terdapatnya kadar keuntungan yang lumayan dan sebagainya, untuk kita memotivasikan dan perlulah mewujudkan rasa tanggungjawab di antara ahli kumpulan untuk menjayakan produk yang ingin diserahkan kepada pelanggan. Pelanggan keluar duit untuk dia dapatkan produk yang dia inginkan. So kita sebagai orang kata pembentukan kumpulan tadi perlulah menjayakan apa yang pelanggan kita inginkan. Dan yang terakhir adalah struktur pecahan kerja. Dalam struktur pecahan kerja kita dapat lihat tugas-tugas bagi pengurus, tugas-tugas bagi setiausaha dan bendahari. Kita dapat lihat tugas-tugas bagi pereka bentuk dan juga kita dapat lihat tugas-tugas bagi pembangun mock-up dan pembangun model. Tadi Sean dah jadi pembangun mock-up dan juga pembangun model, dan Sean dah hasilkan dah pun, dah siap dah pun model berfungsi sepenuhnya. Model berfungsi sepenuhnya maksudnya dia hampir sama dah sama dah dengan produk yang ingin kita hasilkan, Sean. Dan Sean pun dah buat gubahan dia dah tunjukkan bagaimana nak gubah dengan begitu cantik. Dan kalau kita lihat dekat depan ni, Sean, begitu berwarna-warni segala gubahan-gubahan yang ada. Dan ini sebenarnya apa yang pelanggan inginkan. Dia nakkan satu produk yang mempunyai, selain daripada mempunyai nilai tambah, dia juga nak satu produk yang boleh diterima oleh pelanggan yang akan menyewa produk tersebut daripada dia. Okey, Sean. Okey, cikgu, dan sebenarnya bagaimana prestasi keseluruhan saya untuk hari ini, cikgu? Okey, secara asas dia prestasi Sean, Sean dapat menjawab soalan dengan begitu baik. Okey, terdapat dua soalan tadi yang saya tanya pada Sean. Sean dapat jawab dengan begitu baik, dan Sean juga dapat menjadi seorang pembangun mock-up dan juga pembangun model yang sangat baik. Bukan saja nak bangunkan mock-up, bukan saja kita nak buat pengujian kepada kita punya model itu tadi, Sean juga dah berjaya mengubah dengan begitu cantik. Begitu cantik dan mengikut idea ataupun kreativiti Sean itu sendiri. Itu bagi saya sangat-sangat menariklah. Dan murid-murid dekat sekolah nanti, kita perlu sentiasa berkreativiti. Kita perlu sentiasa mengembangkan kita punya pemikiran dan sebagainya, dan menambah kemahiran kita dari masa ke semasa, Sean. Dan untuk murid yang sedang menonton sekarang, Ego, bagaimana sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan bagi apa yang kita dah belajar untuk hari ini, Ego? Murid-murid boleh dapatkan daripada sumberku, bagi portal The5. Di sana banyak soalan-soalan pengukuhan berkaitan, bukan saja berkaitan dengan subjek RBT, Sean, berkaitan dengan semua subjek ada dalam portal The5 sumberku. Semua subjek ada. So bagi saya, untuk mendapatkan kemahiran yang lebih tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, murid-murid boleh melayari portal sumberku itu tadi untuk mendapatkan sumber-sumber latihan yang terbaik untuk murid-murid dan seterusnya dapat berjaya pada masa hadapan. Terima kasih Cikgu Amir atas pembelajaran kita pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.